Sekarang ni kita nak mulakan dengan basic asas ukuran badan. So kita berpandukan pada muka surat yang ke-8 ni, muka surat 8. Kita berpandukan pada yang ini dulu. Kita jangan buka yang dulu. Yang kemudian yang belakang-belakang ni semua kita jangan buka dulu. Okey. So kita berpandukan dekat basic asas ukuran badan. Okey. Abang boleh nampak ni? Okey. So sekarang ni kita nak gunakan basic asas ukuran saiz M. So saya dah biasa dengan saiz M. Okey. Biasanya bahu saiz M adalah bahu 15. Okey. Bahu 15. Dada 36. Okey, dada 36. Okey, kita berpandukan. Okey, kita tengok kat sini. Katalah saya ambil saiz M. Okey. Pinggang 30, okey. Punggung 40, okey. Bahu ke pinggang, okey. Kat dalam ni pun ada bahu ke pinggang, okey. Bahu ke pinggang, okey. Saya biasa buat saiz M 15, 14 pun boleh. Okay, kita berpandukan kita nak ukur badan orang. So jadi bahu ke pinggang ni ikut badan orang tu lah, okey. So kat sini saya tulis 14 pun boleh, 15 pun boleh, okey. Pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung pun ada saya letak kat sini. So jadi pinggang ke punggung saya ambil kat sini 9, tapi saya nak buat 8. Okey, saya nak buat 8. Okey, labuh baju 37. Labuh baju 37. Okey, labuh tangan 22. Okey. So sekarang saya nak buat labuh baju kurung. Okey, labuh baju kurung saya ambil 37. Okey, dekat sini ada labuh blouse, labuh jubah, labuh blouse muslimah pun ada. Okey, jadi kita senang. So kalau kita rasa kita nak buat blouse, okey, ini ukuran yang sesuai kebiasaannya yang orang pakai. Okey, ni labuh yang kebiasaan. Kalau kata labuh jubah ni pun kebiasaan, tapi ada orang yang saiz M tapi tinggi, ada orang saiz M rendah. Tu terpulang. Ada yang 53, ada yang 55, ada yang 57, okey, tapi saiz M. Tapi dekat sini cuma panduan sahaja, okey, panduan. So terpulang kalau kita nak labuhkan lagi ke, nak kurangkan lagi ke, okey. Okey, so sekarang ni kita berpandukan pada basic asas ukuran badan. So basic asas ukuran badan dekat sini, first kali kita buat bahu bahagi 2. Okey. Kita buat satu garisan dulu, okey. Okey, kita ambil daripada garisan tepi. Sebab dekat sini, daripada sini ke sini lajakkan setengah inci, jangan terus ambil daripada hujung pembaris, okey. Ikut berpandukan dekat nombor tu yang saya dah buat tu. Okey. So 15 bahu, formula, okey, formula dia dah ada kat sini. Formula dia bahu bahagi 2, dada bahagi 4, pinggang bahagi 4, punggung bahagi 4. Okey, ni labuh baju. So yang atas ni kita nak dapatkan garisan dada bahagi 4. Okey, kita nak dapatkan garisan bahu ke pinggang, saya dah buat dah. Bahu ke pinggang. So panduan dia guna belakang buku ni. Okey, gunakan bahu ke pinggang. Okey, kita buat. Lepas tu pinggang ke punggung. Formula dia 8, 9, 10. Okey, ada orang 8, ada orang 9, ada orang 10. Okey, tu terpulang. So sekarang ni bahu bahagi 2. Okey, kalau ikut formula dekat sini dada bahagi 4. Okey, so kita buat dada bahagi 4. Okey, kita letak badan macam ni, bahagian tepi. So kita tengok dada bahagi 4 tu dekat mana. So katalah tadi dada dia 36. So kita ada kan 36 tu. Okey. Lepas tu kita ukur bahu ke pinggang. Okey, bahu ke pinggang. So saya tulis ni 15. So kita buat 15. Okey, lepas tu pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung saya buat 8 kat sini, 8. Okey. So jadi ini kita buat satu garisan dulu. Okey, garis. Dan ni kita garis dulu. Yang ni pun sama, kita buat satu garisan. Okey. So dada ni dah bahu. Okey, kita ingat ni bahu. Kita berpandukan pada buku ni Kalau kita baru belajar nak buat, okey, so kita berpandukan pada buku ni. Kita tengok daripada atas ni bahu bahagi 2. Okey, jadi kita tahu yang ini pula kita buat garisan dada. So dada bahagi 4. Okey, formula dia dada bahagi 4.
Okey, dada dia 36. So kita tengok 36 tu dekat mana. So kita tanda. Okey, lepas tu pinggang bahagi 4. Okey, pinggang bahagi 4. So pinggang dia 30, kita tengok di 30 tu dekat mana. So kita tanda dekat situ. Okey, punggung bahagi 4. Okey, punggung bahagi 4, kita tengok 40 bahagian atas tu dekat mana. So kita tanda. Okey. Okey, so sekarang ni kita dah dapat semua ni. Lepas tu kita buat dulu satu lagi garisan. Bahagian bawah tadi adalah labuh baju. Okey, sikit bah. Okey. Buat labuh baju. Saya ambil labuh baju 37. So kita garis dulu. Okey. Labuh baju ni, labuh baju, okey, dia sama dengan ukuran punggung. Punggung ni berapa? So katalah tadi punggung tu 40. So kita tanda sini 40. Okey. 10 lah. So 40 tu dekat bahagian atas tu lah. So jadi bawah daripada 40 tu 10. Okey. So jadi kita ikut situ. Okey, so sekarang ni lepas dah settle semua ni, kita dah buat basic asas ukuran badan kita. Lepas tu kita tengok. Okey, saya ada tambah sikit dekat sini. Saya buat tips. Okey. Tips jika orang yang berbadan besar, ukuran bahu ke dada tolak 1 atau 1,5 atau 2 inci. Okey, maksudnya sebelum ni saya ada share dekat dalam page, Facebook saya ada share. Okey. Formula keselesaan lubang lengan. Yang maksud saya tu turun setengah, maknanya okey, maknanya garisan tu katalah kita dah buat ni dada bahagi 4, okey. So orang yang kurus, okey, tips ni ingat orang yang kurus, kita tak nak baju dia nampak terlampau fit dekat dia bila pakai. Sebab orang kurus bila pakai baju fit, dia nampak terlampau kecil dan badan tu macam sekeping je. Tak cantik. So biar orang kurus, baju dia biar pakai jadi longgar sikit. Tapi bila orang cabi, kita tak boleh buat ukuran baju dia terlampau besar. Bila dia pakai nanti dia dah besar, nanti akan bertambah besar. Jadi baju tu jadi tak cantik dekat dia. Selalunya kalau orang cabi, kita bagi dia nampak tak terlampau fit, tak terlampau ketat ikut badan. Okey. So jadi cara dia untuk ukuran formula keselesaan lubang lengan. Okey, kalau katalah okey, abah nampak tak? Okey, nampak tak bahagian ni? Okey. Kalau kata ni maksud dia saya ajar yang mana turun naik tu, okey. Jadi formula keselesaan lubang lengan ni, katalah dia saiz XS dengan S. Okey, maknanya kita kena turunkan garisan dada tangan dia ni, garisan lubang tangan dia ni. Sebenarnya kita nak buat garisan lubang tangan. So jadikan kita nak dapatkan garisan dada dia ni, kita kena turunkan setengah inci untuk orang yang kurus. Maknanya orang tu saiz XS atau saiz S. Maknanya kita kena turunkan setengah inci. Okey, kalau saiz M dan saiz L dan free size, kita tak perlu nak turunkan. Kita ikut je formula dia. Okey, formula dia dada bahagi 4. So kita ikut dia formula tu. Okey, dada bahagi 4. So jadi kita ikut dia saiz M, L dan free size, kita ikut dia ni. Dada bahagi 4 berapa? 9. Okey, so kita maintain je ikut berapa yang kita dapat. Okey, untuk saiz XL dan saiz 2XL, okey, XL dan 2XL maksudnya dada dia 42 atau 44, kita boleh naikkan setengah inci garisan tu. Maknanya bila kita dah ukur, katalah dada dia tadi 42. So 42 jadi 10,5. Daripada 10,5 ni tolak setengah inci, tolak tu maknanya kita kena naikkan garisan tu setengah inci. Maknanya kalau betul garisan tu dia katalah kita dah buat dada bagi 4, 10,5. Okey. Lepas tu kita naikkan setengah inci. Okey. Bila kita dah biasa buat, kita akan faham formula ni. Okey, kita akan faham. InsyaAllah kita akan faham. Sebab bila kita tak buat lagi dan kita tak try jahit, tak try bagi-bagi baju bagi orang pakai. So kita tak nampak benda tu, kita tak nampak apa yang saya terangkan ni, memang orang takkan nampak. Okay, bila kita dah buat, kita dah pakaikan dekat baju, kita dah pakaikan baju tu dekat orang, baru kita nampak apa maksud formula ni. Okay. So jadi paling banyak
Okey, paling banyak. Okey. Ukuran lubang lengan ni jangan sampai 12 inci, jangan lebih daripada 12 inci. Okey. Saya jarang buat ukuran lubang lengan ni untuk orang yang sampai, walaupun dia badan dia sampai saiz 10 XL, jangan turunkan lagi daripada 12 inci. Maksimum dah 12 inci tu. Okey, jangan turunkan lagi. Kita maintain sampai situ je. Walaupun lubang tangan dia besar, walaupun dada dia besar. Okey, dada dia sebesar sampai 60 sekalipun, maintain sampai 12 inci saja. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak teruskan. Okey, kita nak teruskan pola kurung moden ni. Okey, so sekarang ni kita buka pula, ni kita dah settlekan pasal basic asas ukuran badan. Okey, so kita dah settlekan sikit pasal ukuran lubang lengan ni. Okey. So sekarang kita nak cerita pasal step yang seterusnya. Okey, so sekarang ni kita nak buat ukuran kurung moden. Okey, untuk kita nak buat pola kurung moden. Okey. So sekarang ni kita dah settle daripada nombor 1 ni kita dah settle. Nombor 1 ni labuh baju. Okey, labuh baju kita dah buat. So bahu bahagi 2 kita dah buat. Bahu ke garisan dada. Okey, macam yang saya terangkan tadi. Tolak ke, tambah ke, naik ke, turun ke. Okey. So lepas tu dada bahagi 4. Okey, formula dia dada bahagi 4 tambah 1. Jadi kita ikut dekat sini. Okey, tambah 1. Okey, bahu ke pinggang kita dah settle, dah buat. Okey, lepas tu kalau tengok kat sini, okey, bahu ke pinggang. Nombor 5 bahu ke pinggang, lepas tu nombor 6 pinggang bahagi 4 tambah 1,5. Okey, jadi kita dah buat garisan pinggang ni tambah 1,5 inci. Okey. Lepas tu pinggang ke punggung. Okey, pinggang ke punggung kita dah buat. Kita dah dapat dah garisan punggung. Kita dah tandakan punggung bahagi 4. Okey, kita kena tambah 1. Tambah 1 ni ikut formula dia lah. Okey. So lepas tu yang bahagian bawah sekali ni, okey, formula untuk lubang lengan tu yang macam tadi saya dah cerita. Okey, formula untuk ambil ukuran keliling lubang leher. Okey, nombor 10 ni formula untuk ambil ukuran keliling lubang leher. Okey, maksud dia, okey, katalah saya tulis sini formula untuk tu bahu bahagi bahu tambah 2. Okey, ukuran bahu tambah 2. Okey, maksudnya sekarang ni ukuran lubang leher, macam mana kita nak dapatkan keselesaan ukuran keliling leher. Daripada bahu ni, bahu dia 15, okey, kita tambah 2 inci sama dengan 17. Okey. So jadi kita dah dapat ukuran keliling leher dia berapa. Bila customer yang datang tu pakai tudung, so kita susah nak pakai kemeja, lagi kita susah nak ukur leher dia. Okey. So jadi kita gunakan formula ni lah. Okey, formula untuk keselesaan lubang leher 15 tambah 2 sama dengan 17. Maknanya ni ukuran bahu. Kita ambil dekat ukuran bahu. Okey. Nampak sini? Okey, saya dah buat dekat sini. Okey, saya dah bagi contoh dekat sini. Contoh bahu 16 tambah 2. 16 tambah 2 sama dengan 18. Okey, ukuran keselesaan lubang leher. Jadi yang sini ukuran dia 15. So 15 tambah 2 sama dengan 17. Okey. Okey. Lepas tu nombor 11, punggung bahagi 4 tambah 1. Okey. Tambah 1 sama dengan yang bahagian bawah ni. Okey, sama dengan yang bawah ni. Okey, kita kena tambah 1. Labur dekat labur baju ni. Okey. Tambah 1 juga. Okey. Kalau kita nak kalau orang yang punggung dia besar, okey, kita keluarkan suku inci. Jadi nanti dekat sini dia akan kembang sikit ke luar, okey. Dan baju tu nampak lebih dia nampak lebih selesa bila dia pakai lah, okey. So ada tu kalau kita nak fit sikit, kita masukkan suku inci. Okey, ukuran inci.
So hari ni kita cerita pasal kita cerita habiskan dulu pasal ni. Okey. So sekarang ni kalau kita nak baju tu nampak dia cutting. Okey, kita masukkan suku inci dari yang formula tadi lah, daripada formula punggung dan bawah ni kan sama ukuran. Okey. So jadi kita dah tandakan, kita masukkan suku inci. Kalau kita nak nampak dia fit, kita kembangkan sikit, kita keluarkan suku inci. Kalau kita nak dia nampak dia kembang sikit daripada bahagian punggung. Jadi boleh cuba dua-dua tu. Dua-dua cara tu kita boleh cuba. Jadi kita akan tahu efek baju tu macam mana. Okey, kalau baju tu biasanya kalau anak-anak dara, okey, mak-mak yang suka baju cutting-cutting, okey, dia memang nak buat masukkan lah. Okey, biasanya dalam kelas saya akan ajar straight je lah. Biasanya dalam kelas lah saya akan ajar buat macam ni je, straight je. Okey, pun boleh. Okey, tu kita dah settle bahagian bawah. Masuk atau keluar ni terpulang masing-masing. Okey, kalau nak cutting kita masukkanlah macam ni. Okey, kalau dia nak keluar kita keluarkan sikit. Tapi kita kena ambil daripada atas. Kita tak boleh ambil daripada tepi tu. Kita takut nanti baju dia jadi kembung bahagian tepi. Okey. So keluarkan macam ni. Kita kena ambil daripada atas. So yang ini pun sama, kita kena ambil daripada atas macam ni. Okey. Ni masuk dalam, keluar tu terpulang masing-masing. Okey. So sekarang ni kita nak settlekan bahagian atas ni pula. Okey. Kita buat satu garisan lurus ke bawah macam ni. Okey. Ikut dalam buku ni juga. Okey, kita buat satu garisan lurus ke bawah. Okey, lepas tu kita turun bahu. Okey, dekat sini ada tulis turun bahu 1 inci. So saya turunkan 1 inci. Okey. So sekarang ni kita nak buat lubang leher punya ukuran. Okey, macam mana kita nak dapatkan? So 17 bahagi 6. Okey, 17 bahagi 6. Ataupun kita ikut je panduan dekat atas dalam buku ni. Okey, kita tengok dekat muka surat yang ada acuan leher. So saiz M tu, okey, kita tengok C sebab kita nak buat perbezaan ni dekat atas bahu ni. So bahagian bahu tu dekat sini lah, dekat yang C tu. Okay. So maknanya lebar dekat leher tu. Okay, so kita tengok C 2/3/4. So kita ambil 2/3/4. Okay, 2/3/4. Okay, kalau kita nak ikut panduan dalam ni, kita tengok pula dia punya daripada atas bahu ke bawah. Okay, daripada atas bahu ke bawah tu adalah B. So kita tengok B dia berapa? 3,5. Okay, 3,5. So dekat sini. Okay. So kita buat dulu satu garisan ni. Buat garisan ni dulu. Okay. Lepas tu, okay, kita nak dapatkan garis lubang leher ni. Okay. Dapatkan lubang leher ni, kita ikut. Okay, kita letak dekat hujung ni dengan hujung ni. Okay. Kita buat lubang leher. Okay, so sekarang ni kita nak buat lubang lengan. So daripada lubang lengan ni kita bahagi 2. Macam ni, kita bahagi 2. Kita ambil tali tip, kita lipat 2 je. Okay, kita tandakan. Okay, masukkan 0,5 inci. Okay, pola dah siap basi jahit. Sebab ukuran yang ada ni, ukuran dah siap ada kelonggaran. Okay, ukuran dah ada kelonggaran. So jadi bila kita dah buat pola dah siap basi jahit, daripada garis bahu tu kita naikkan 0,5 inci. Okay, kita letak pembaris tu macam ni. Okay, nampak tak? Lepas tu kita garis macam ni. Okay, daripada garis bahu ni, yang hujung ni, yang paling straight ni, okay, yang hujung ni, yang sebelah atas, okay, kita turunkan 0,5 inci. So kita ambil, kan ada satu garisan ni, nampak tak ada satu garisan dekat baris ni. So kita letak dia dekat atas bahu tu. Kita letak dia dekat atas bahu garisan tu. Lepas tu kita garis dekat bahagian atas. Okey, lepas tu kita tandakan dekat sini. Kita garis sini. Okey, kita garis. Lepas tu kita lukis
lubang lengan. Okey, macam mana kita nak dapatkan ukuran lubang lengan yang tepat? Kita buat macam ni. Bila kita dah biasa buat, kita akan nampak benda ni. Kita tak nak dia terlampau terlebih keruk. Jadi saya adjust. Saya adjust sikit. Okey, saya adjust sebab saya tak nak dia terlebih keruk. Okey. Kita buat dulu macam ni. Lepas tu kita buat macam ni. Okey. So sekarang ni untuk bahagian tepi pinggang pula. So kita tandakan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Okey. So untuk bahagian tepi, okey. Saya tak ambil terus sampai sini. Okey, saya tak ambil terus sampai hujung. Saya ambil sikit masukkan dalam, lebih kurang dalam suku inci daripada garis pinggang. Daripada garis pinggang ni, lebih kurang saya letak pembaris ni masukkan dalam suku inci. Okey, masukkan buat macam ni. Okey. Lepas tu kita bentukkan bahagian pinggang semula. Okey, dia jadi macam ni. Okey. So bahagian tepi ni bila kita tengok dia macam tak soft. Okey, kita boleh nampak. Kita boleh nampak dia tak soft. Tak soft garisan tu. Okey, tak semestinya formula ni 1 inci dekat bahagian punggung. Sebab ada orang dia suka cutting. So kalau suka cutting, dia kena buat cara macam ni lah. Okey, dia adjust balik garisan tu. Okey, saya terus ambil garisan. Okey, saya masukkan. Jadi kita boleh nampak dia soft sikit. Terus masuk sampai garisan bawah. Tak semestinya dekat sini 1 inci. Dia boleh jadi 3/4. Ada formula tu orang guna setengah inci je. Tapi sebabkan formula ni dah siap basi, sebab dia dan saya ukur pun dah ada kelonggaran. Okey, jadi dekat sini kita boleh adjust sama ada 3/4 ataupun 1 inci. Okey. So sekarang ni saya nak buat bahagian belakang, pola bahagian belakang. Okey, pola bahagian belakang. Jadi daripada garisan lurus dengan melengkung ni, okey, pertemuan dia dekat tanda ni. Okey, pertemuan dia dekat tanda ni. Tengok saya letak pembaris ni macam mana. Saya tak letak pembaris tu macam ni. Saya letak pembaris tu macam ni. Okey, tandakan setengah inci. Maknanya daripada sini ke sini setengah inci. Okey, lepas tu kita bentukkan balik. Okey, kita ambil daripada poin yang atas ni. Okey, poin yang atas. Okey, sampai temu balik bawah. Okey, jadi macam ni. So ini bahagian belakang. Ini bahagian badan belakang. Okey. Ni bahagian depan, ni bahagian badan belakang. Okey, so macam mana kita nak dapatkan bahagian leher ni, bahagian belakang pula. Okey, so kita tengok dekat buku ni. Okey, kita tengok A. A tu adalah bahagian keruk leher belakang lah. Okey, so 3/4. So 3/4 kita tandakan daripada garisan bahu tu ke bawah. Okey, 3/4. Macam ni. Okey, lepas tu kita garis. Okey. Yang ni kita teruskan sampai atas. Okey. Sebab dia dah siap basi jahit bahagian atas ni. So ini kita teruskan aja sampai atas. So yang ini lengkung bahagian belakang. Okey. So ini bahagian belakang. Bahagian belakang. Okey, so ini bahagian hadapan. Okey. So macam mana kita nak tengok pula, kita nak ambil ukuran dad dia. Okey, ukuran dad. So ukuran dad dia ni kita ambil mercu ke mercu. Okey, mercu ke mercu. Mercu ke mercu. Biasanya untuk saiz M adalah 7 inci. So mercu ke mercu 7 inci, so jadi 3,5. Okey, saya buat satu garisan macam ni. Okey. So lepas tu okey, turunkan 4 inci atau 4 inci setengah. Okey. Lepas tu daripada garisan dada ni turunkan 1 inci. Turunkan 1 inci. Okey, lebar dad
setengah inci, setengah inci. Okey, setengah inci, setengah inci. Lepas tu kita garis saja. Okey, kita garis je macam ni. Okey. Jadi kita dah dapat garisan dart. Okey. Nampak tak bahagian ni yang saya tandakan tadi? Okey, yang saya tandakan tadi antara turun bahu, bukan daripada atas garisan atas, bukan daripada garisan basi tu, okey, daripada turun bahu tu ke sini bahagi dua, okey. Lepas tu kita nak dapatkan, katalah kita nak dapatkan ni princess line, sebab ada orang kata sekarang ni ada pattern baju kurung moden yang ada princess line tapi bahagian bawah dia tak terbuka. Okey, so jadi saya tambah sikit, kita buat macam ni. Okey. Ambil pembaris ni juga. Okey, sama ada bahagian dalam ni atau bahagian sebelah sini, dua-dua pun boleh guna. Okey. So kita ambil garis. So kita dah dapat bahagian line princess. So jadi kita boleh buat jahit dart tipu je, dart tipu. Okey. So kita tak ada buat dart yang betul-betul lah. Kalau dart betul-betul tu bahagian ni dia tengah-tengah sebenarnya. Okey. Bahagian ni kita tutup, bahagian ni tengah-tengah. Lepas tu dia ada satu lagi dart dekat bahagian tepi. Okey, tu kita dah masuk bab pola advance dah. So kita guna pola basic je dulu. Okey. So sekarang ni saya nak buat pula cara kita nak dapatkan ukuran lengan. So bila nak buat lengan, kita mesti ada ukuran yang ada dekat sini. Okey, contoh saya kena tanda ni sebab supaya tak ada yang keliru. Okey, saya buat dulu satu garisan kat sini. Okey. So jadi ukuran lubang lengan tu kita nak ukur dekat sini. Bahagian hadapan kita ukur dekat line bahagian hadapan. So kita ukur kat sini kita dapat berapa. So 9,5. Okey, kita tulis kat sini 9,5. Okey, kita dapat dah ukuran ni tadi berapa? Sini ke sini kita tadi berapa? Jadi sini ke sini berapa? Kita dapat ni tadi 9. Okey, yang ini 8. So kita nak tahu, kita nak dapatkan ukuran dekat sini 8. Sini ke sini berapa? Okey. Bukan daripada sini ke sini. Takut salah nanti sebab kita nak buat ukuran ni, ukuran lubang lengan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So kita garis dulu. Okey, kita garis. Okey. Kita keluarkan ikut garis pembaris ni. Okey, macam ni. Kepala lengan ni 5,5 inci. Ni formula. Okey, mana dapat? Ni formula. Ni formula yang saya buat sendiri. 5,5. Sebab saya dah guna macam-macam cara. So cara 5,5 ni dia memang sedang elok je. Okey. Sedang elok untuk saiz tak kisahlah, saiz daripada saiz kecil sampai saiz besar. Tak sesuai untuk kanak-kanak. Okey, tak sesuai untuk kanak-kanak, just gunakan untuk saiz dewasa. So formula dia kepala lengan ni saya buat 5,5. Okey, jadi daripada saiz XS sampai saiz 10XL pun kita boleh guna saiz ni. Kita boleh guna formula kepala lengan ni. Okey. Okey, cara dia, so dekat sini tadi 8. So kita pindahkan ukuran tu dekat sini 8. Sini pun sama 8. So kita tandakan. So yang ini kita buat satu garisan. Ini dia punya point dia. Okey. Tak apa. Ini adalah point dia. So point dia ni ada sangkut paut dengan setiap ukuran pola yang kita buat. Jadi kita kena fokus dekat point dia ni. Okey. So yang ini tadi kita buat ni 9,5. Jadi kita letak je pembaris tu dekat mana 9,5 yang kita dapat tu. Okey, saya dapat 9,5 tu dekat sini. So jadi tandakan dekat sini. Okey. So sekarang ni saya nak cerita. Saya dapat ukuran tu daripada point dekat sini. Saya ukur sini sampai sini. So saya dapat ni 9,5. Okey. Kadang-kadang bila kita nak buat pola, kadang-kadang dapat 9,3/4. Biasanya dapat 9,3/4 lah, jarang dapat 9,5.
Okey. So hari ni saya ukur, saya dapat 9,5. Tak ada masalah. Saya ukur balik. Okey. 9,5. Okey. So jadi kita ambil dekat sini 9,5. Okey. Katalah kita buat saiz lain. Saiz dada dia 40. Okey. So kalau dada dia 40, dekat sini dia punya daripada garis ni, daripada sini ke sini dia tu dalam 10, 9 lah. Okey. Jadi 9 garisan tu daripada sini ke sini 9. Okey. Bila ukur 10, katalah ni ini ukuran untuk dada 40. Okey. Katalah dia kat sini tadi 9. Okey. Kepala lengan memang maintain juga. Dia memang tak lari. Okey, katalah saya ukur-ukur lubang lengan dia dapat 10. 10 dia dekat sini lah. Sorry. Betul lah. Okey, kalau kepala lengan dia 10, so dia punya garisan tu dekat sini. Nampak tak? Kalau lubang lengan dia 10. Okey, kalau katalah dada dia 40, lepas tu kita kira-kira kita dah ukur, kita dapat kepala lengan dia 11. Kepala lengan, sorry. Dapat lubang lengan dia. Okey, kita dah ukur lubang lengan dia 11. Okey, so kalau ukuran lubang lengan dia 11, so kita ambil dia daripada garisan yang ukuran yang hujung ni, kosong ni, daripada kosong ni, kita letak 11 tu dekat mana? Okey. Katalah 11 tu dekat sini. Nampak tak? Dia dah melebihi daripada garisan ni. Ini dia punya point dia. Dia tak boleh lebih. Maksudnya dia tak boleh lebih tu. Garisan nombor 11 dia tu kita tak boleh letak atas garisan. Okey, atas garisan luar. Maknanya luar daripada garisan tu. Ataupun ke bawah sini. Katalah kita tanda dekat bawah sini. 11. Okey, kita dapat 11. Kita tanda kat sini. Tak boleh. Okey, tak boleh. Dia mesti dekat sini. 11 tu dekat mana? Mesti dekat sini. Maknanya garisan tu mesti ikut melalui point yang ni, yang pangkah ni. Okey, mesti point dekat situ. Inilah dia sebab tu formula kepala lengan ni sesuai untuk semua saiz. Okey, jadi nak cerita lebih panjang, memang kita kena tengok banyak saiz lah. So sebab saya gunakan saiz ni untuk standard saiz M kan. So kalau saya cerita yang lain nanti, saya takut nanti orang akan keliru. Okey, biasanya saya akan terangkan semuanya dekat dalam kelas saya lah. Okey, so sekarang ni kita dah ambil untuk saiz M ni. Okey, jadi ini 9,5. Okey, 9,5 yang ni. So kita ambil tali tape ni, kita lipat 3. Okey, lipat 3. So kita tanda sini. Tanda sini. Nampak? Saya tak buka pun. Kalau nak buka pun tak apa, boleh juga macam ni. Tanda kan. Sama je. Okey. So ambil tali tape, lipat 3 ikut point ni. Point ni point dia, ni point dia. Okey. So sekarang ni labuh tangan. Okey, labuh tangan 22 inci. Okey, labuh tangan 22 inci. Okey. Ukuran, kita nak tahu ukuran ni berpandukan dekat ukuran siku. Okey, kita ukur siku dia berapa. Kalau siku dia biasanya lah, kita nak lepaskan hujung tangan ni. Biasanya ukuran maknanya kalau dia nak ambil air semayang, okey, bila dia nak ambil air semayang, jadi bila dia tarik tangan tu lepas. Sebab tu kita kena ambil ukuran hujung tangan ni dekat ukuran siku untuk orang yang tak nak letak zip. Okey, tak nak letak zip. So kalau katalah dia nak letak zip, kita jangan ambil ngam-ngam sampai dekat hujung tangan. Sebab ada orang tangan dia, hujung ni dia kecil, dekat pergelangan tangan dia kecil. So dekat sini dia ada isi, dekat sini. So bila kita buat fit, nanti dia akan rasa tidak selesa bila pakai baju. Walaupun kita letak zip, tapi dia akan fit dekat sini, dia akan ketat. So jadi kita jangan ambil ukuran dekat sini hujung ni, kita ambil dekat ukuran sini untuk hujung tangan. Kita ambil ukuran sini untuk dapatkan ukuran hujung tangan dekat atas bola. Okey.
So katalah saya ambil ukuran, saya dah ukur katalah dia ukuran hujung tangan dia 9 inci. So 9 bahagi 2, 9 bahagi 2, okey, tambah setengah inci untuk basi jahit. Okey, tambah setengah inci untuk basi jahit. So kalau boleh lebihkan sikit kalau kita nak letak zip dalam 3/4 inci lah. Tak payah sampai 1 inci, kita buat 3/4 inci je. Tapi sebenarnya setengah inci ni pun dah okey dah cukup. Okey, so sekarang ni kita ambil pembaris ni. Sorry, kita buat macam ni. Okey, kita gariskan saja. Okey, so sekarang ni kita nak bentukkan dekat bahagian sini pula. Okey, bahagian sini keluarkan 1 inci. Okey, antara dua garisan ni, antara dua tanda ni, okey, dua tanda ni, sini ke sini. Okey, bahagi 2. So kita masukkan setengah inci. Setengah inci ataupun suku inci. Okey, kalau ikut dalam buku ni saya buat suku inci. Okey. Kita ikut, kalau ikut panduan dalam buku ni, saya keluarkan bahagian atas 3/4. Okey, yang bahagian bawah ni suku inci. Okey, pun boleh. Kalau orang yang suka lengan dia tu longgar sikit. Okey, biasanya saya akan buat 1 inci ataupun setengah inci. Bahagian atas ni 1, bahagian bawah ni setengah. Kat sini kita boleh ubah. Kita boleh buat note. Siapa yang dah beli buku ni, okey, boleh buat note. Dekat atas, bahagian atas ni saya tulis 3/4. Dekat bahagian bawah ni saya tulis suku inci. Boleh buat note. Okey, bahagian atas ni maknanya 3/4 atau 1 inci. Dekat bahagian bawah ni pula 1/4 ataupun setengah inci. Okey, so kita buat dulu satu garisan sikit kat sini. Okey, tak je pembaris ni macam ni. Okey, saya ambil yang 1 inci dengan setengah inci. Okey, saya buat macam ni. Lepas tu yang atas ni saya bentukkan macam ni. Okey, sini anggaran lebih kurang dalam 1 inci. Mesti rata. Biar rata bahagian atas ni. Jangan ambil dia jadi terlampau tajam. Maknanya tajam terus sampai hujung kita ambil. Okey, nampak? So jadi tangan ni memang boleh kita nak buat sampai untuk garisan besar. Lubang tangan yang besar lah. So jadi kita menggunakan bahagian dalam. Bahagian dalam ni. Okey, bahagian dalam ni kita bentukkan lubang dengan. Okey, so sekarang ni kita nak buat pula bahagian belakang. Okay, bahagian belakang kita cuma letak dia pembaris. Tadi kita dah buat bahagian depan macam ni. Pembaris tu kita letak macam ni. So bahagian belakang kita turunkan je sikit macam ni. Okey, lepas tu kita garis. Okey, nampak tak? Ni bahagian depan. Okey, bahagian depan saya buat macam ni. Okey, lepas tu kita turunkan dia sikit macam ni. Okey, untuk bahagian belakang. So yang ini bahagian belakang, yang ini bahagian depan. Okey, so dah settle untuk baju kurung moden kita. Okey, baju kurung moden kita. So saya buat ni tadi 22, tak ada buat basi. So kalau nak tambah basi, terpulang masing-masing. Kalau kita nak buat tangan getah, so dekat bahagian hujung tangan tu memang kita kena kembangkan sikit lah. Dan kita kena tambah labuh, lebih kurang dalam 2,5 inci. Okey, baru sedap-sedap pakai dah. Okey, baru sedap-sedap pakai. Okey, lepas tu bahagian bawah pula, bahagian bawah baju. Okey, biasanya ujung ni naikkan 1 inci. So jadi kita letak je pembaris, kita garis. Okey, kita dah settle bahagian baju. Okey, kita dah settle bahagian baju.
Okay, so sekarang kita nak tunjukkan cara buat kain duyung. Okay, kita nak ajar cara buat kain duyung. So dalam buku ni pun ada cara buat kain duyung. Ini tadi kain duyung. Okay. Ni cara buat kain duyung. Okay. Okay. So sekarang ni kita nak dapatkan, kita nak buat cara buat pola kain. Okay. Punggung bahagi 4. Okay. Punggung bahagi 4 tambah 1. Tambah 1. So kita terus buat satu garisan atas macam ni. Biasa garisan daripada atas ke bawah macam ni. Okay. Lepas tu kita ambil sini 8 inci. Okay. Daripada pinggang ke punggung 8 inci, sama dengan baju tadi. So baju pun kita buat macam tu tadi, pinggang ke punggung. Okay, sama 8 inci. Okay, so sekarang ni saya nak buat kain duyung. Okay, daripada pinggang ke garisan tepi punggung tu, okay, saya buat standard 15 inci. Daripada saiz XS, S, M, L, XL. Okay, saya buat daripada pinggang ke garisan tepi punggung tu. Okay, bukan garisan lutut bukan garisan lutut, dia bahagian sampai garisan tepi punggung. So dia tak dia bukan nak kata betul-betul ngam-ngam dekat punggung kita, tak, dia bawah sikit. Dia antara garisan lutut ke punggung, garisan punggung tu center tengah-tengah. Okay, contohnya kalau katalah kita nak buat yang cutting. So kalau yang cutting, kita kena ukurlah daripada garisan pinggang sampai ke lutut. Okay, sampai ke lutut, kita ukur daripada garisan pinggang sampai ke lutut. Naikkan 3 inci. Okay, naikkan 3 inci. Baru kita dapat yang selesa dipakai lah. Tapi kain tu cutting. So, kita tak nak buat yang cutting, kita nak buat yang standard, yang biasa je. Okay, jadi daripada garisan pinggang ke garisan tepi tu, untuk kita buatkan cutting dia tu, saya buat standard 15 inci. Okay. Lepas tu daripada punggung ni, garisan punggung ke sini, kita buat satu garisan macam ni. Okay, kita buat satu garisan macam ni. And then lepas tu kita buat labuh kain. Labuh kain. Okay, labuh kain saya buat 39 inci. Okay, lebar dekat bawah kain saya buat standard 15 inci. Okay, saya buat standard 15 inci sebab ni ukuran standard. So jadi saya buat standard 15 inci. Okay, ukuran tu tak semestinya 15 inci. Kita boleh ubah ikut selera kita, ikut keselesaan kita. Okay, kalau kain, maknanya 15 inci ni sedang-sedang elok dengan bidang kain yang kita beli. Biasanya bidang kain 45. Okey, biasanya bidang kain 45. Boleh jadi 16, boleh jadi 17, boleh jadi 18 bila bidang kain tu besar. Okey, bila kita dah lipat kain, lepas tu bidang kain tu besar. Jadi memang kita boleh lebihkan lagi daripada ukuran 15 inci ni. Okey. So sekarang ni kita dah dapat point dia. So dekat sini ke sini. Okey. Yang ini kita naikkan 1 inci. Naikkan 1 inci. So kita nak dapatkan cutting bahagian tepi tu, kita buat macam ni. Jangan turunkan sampai macam ni. Okay, jangan turunkan sampai macam ni. Sebab nanti bahagian kain tu jadi kecil. Okay, bahagian bawah tu dia jadi kecil. Kita boleh nampak beza dekat sini pun kita boleh nampak dah bentuk tu. Jadi bahagian bawah ni dia jadi kecil. So kita nak naikkan. Ini terpulang, sebenarnya boleh. Memang boleh. Memang ada orang buat, tak ada masalah. Tapi pernah jadi dalam kelas, kain dia jadi tak selesa jalan. So bila dikaji baru tahu, rupanya dia letak pembaris tu, dia letak
turun ke bawah macam ni. Sebab memudahkan dia terus nak sambung dengan yang garis bawah ni kan. So jadi dia buat macam tu. Tapi bila buat macam ni, keadaan kain tu bila kita pakai lebih selesa. Okay, lebih selesa. Okay. Okay, lebih selesa. Okay, lepas tu bahagian hujung ni, bahagian bawah ni, kita nak dapatkan lengkung dia tu, kita buat macam ni. Okay. So sekarang ni kita nak dapatkan dot ni. Okay, kita nak dapatkan dot. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Kita nak dapatkan dot. Dot kita ni, dot dekat bahagian kain, kita berpandukan ukuran pinggang ke punggung. Okay. Sebab ukuran pinggang ke punggung ni, untuk orang yang standard size, katalah ukuran yang badan kecil, dia boleh jadi 7. Kalau saiz XS ni boleh jadi 7. Okey, kalau saiz S, M, L, XL, XL pun ada orang buat 8 inci. Okey. Saya biasa buat, kebiasaan yang saya buat, okey, ni saiz XS. Okey, untuk 8, ni ada 9, ni ada 10. Okey. Cerita ni, formula ni untuk bahagian ni, pinggang ke punggung. Okey. Sebab ada orang punggung, bila badan dah besar, punggung dia besar. Okey. So jadi, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Sebab saya ni tak dapat tengok ni. Tak dapat tengok kamera saya. Okey, so sekarang ni 8 ni saiz S, M, L. Okey, kita buat macam ni, Okey. So yang ini 9 ni saiz XL, 2XL. Okay. Yang 10 ni kita buat 3XL, 4XL, 5XL dan seterusnya. Okay. So jadi saiz 7 tu maknanya pinggang ke punggung. Okay, untuk saiz XS. 7 ni untuk saiz XS, 8 ni untuk saiz SML. So 9 ni XL, 2XL. So 10 ni 3XL, 4XL, 5XL dan seterusnya. Okey. So maksimum dia 10 je lah. Okey. Kalau boleh jangan lebih lagi. Okey. So itu je maksimum dia. 7, 8, 9, 10. Okey. Tujuan dia saya nak bila katalah berapa ukuran dekat sini, katalah saya ambil ni tadi saiz M. So dekat sini kat sini 8 kan. So 8 bahagi 2 jadi 4. So daripada tepi ni ke sini 4 inci. Okey, daripada tepi ke sini 4 inci. So buat satu garisan dulu. Okey. Daripada atas ke sini 4 inci setengah standard. Okey, 4 inci setengah standard. Okey. Harap-harap boleh nampak. Takut terlepas tadi. Okay, daripada sini ke sini kita ikut punggung bahagi 2. Daripada pinggang ke punggung ni, okey, bahagi 2. So daripada sini ke sini, tadi ni 8, so sini jadi 4. Okey. So sini ke sini 4, sini ke sini 4 inci setengah. Okey, lepas tu yang ini lebar dia kiri kanan setengah inci. Lepas tu kita garis. Okey, dah siap dah kita punya pola kurung modern. Pola kain duyung, Pola kain duyung. Okey. So, untuk hari ni kita settlekan pola ni dulu. So, pola kita nak share. Yang kita nak share hari ni pola kurung modern dengan kain duyung. Okey. Dapat tak? Okey, boleh tengok balik. Okey, kalau ada yang tak faham boleh tanya. Nanti lepas habis live ni nanti saya tengok balik. Okey. Tak nampak. Okey, tak nampak bahagian mana tak nampak. Okey, basi untuk jahitan. Okey, sekejap saya nak turn.
Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, basi untuk jahitan 1/2 inci. Okey, siapa ada nak tanya? Sebab kita ukur badan dah ada siap kelonggaran. Abang ambilkan patung jap. Patung yang tu. Patung yang tu lah, yang dekat tepi dinding. Okey, saya nak tunjuk sikit contoh macam mana kita nak ambil ukuran badan. Okey, kita nak ambil contoh sikit macam mana. Pola saya dah siap basi jahit. Pinggang tu untuk getah semua tak? Pinggang ni kita boleh buat untuk bakrem dengan getah. Okey, saya ada share macam mana kita nak ambil ukuran pinggang getah bakrem. Berapa ukuran dia? Saya baru-baru ni saya ada share. Okey, kalau pinggang orang tu berapa, lepas tu kita kena tolak sebab getah kan. Okey, susah sikit nak faham bahagian bahu, lubang ketiak pada pola badan. Kena praktis. Kena tengok ulang-ulang, lama-lama faham. Bang, kat sini. Kat sini. Sini. Okey. Okey. Boleh nampak kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh nak tunjuk. Okey. Kak Aziz kenapa bila baju dah siap bahagian dada jadi macam tertarik ketat? Dekat mana? Macam mana cara ukur? Okey, macam ni. Kita buat cara ukur basic Okey, cara ukur kita dapatkan ukuran bahu masa. Okey, ukuran bahu. Kita ambil ukuran bahu, maknanya dari dia tulang bahu ke tulang bahu. Tapi bila ada orang yang ukuran bahu dia, ukuran badan dia besar, dia akan ada satu macam ni kat sini. Dia kita nampak macam bahu dia lebar, tapi sebenarnya tak. Itu dia punya ukuran lengan dia. Okey. So jadi bila jadi kes macam tu, kita naikkan baju yang dia pakai. So kalau patung ni payah sikit, kalau orang tu senang sikit saya nak terangkan. Sebab dia macam patung ni dia tak pakai baju. So jadi saya nak terangkan pun susah sikit lah. Tapi saya harap semua orang boleh faham. So kalau katalah ukuran ni, okey, kalau kita nak ukur badan, okey, kita buat macam ni. Orang kata ukur daripada tulang bahu ke tulang bahu ke tulang bahu. Maknanya daripada hujung bahu ke hujung bahu. Okey. So kalau kata dia ada isi tepi ni, dia ada isi tepi ni. So lengan dia memang kita nampak macam bahu dia besar, tapi sebenarnya tak besar. Okey, kita naikkan daripada hujung tu, kita nampak daripada betul. Okey, kita dah tengok, kita nampak daripada hujung tu, kita naikkan 1/2 inci. Maknanya katalah katalah orang tu badan dia besar macam tu kan. So katalah ni kita nampak daripada hujung ni. Okay, kita jangan ambil ngam-ngam sampai hujung. So kita naikkan lebih kurang, kita lari macam ni 1/2 inci. Daripada sini ke sini. Sini pun sama. Jadi kita tak ambil sampai hujung tu lah. Hujung bahu orang yang badan besar tu. Daripada situ ke sini. Maknanya kita kena naikkan 1/2 inci daripada lengan dia tu. Okey. Tengok balik yang tu. Ukuran kanak-kanak tak boleh. Tadi saya dah terangkan dah. Ukuran kanak-kanak kita tak boleh guna kepala lengan 5,5 tu. Okey. Ukuran kanak-kanak lain. Okey. So sekarang ni macam ni. Lepas tu bila kita dah ambil ukuran bahu, kita nak ambil ukuran dada. Okey, ukuran dada bila kita ukur macam ni. Okey, pastikan kita ukur bahagian dada tu. Bahagian dada dia. Okey, macam ni kita pegang. Kita letak dekat atas ni. Okey. Harap boleh nampak Saya buat macam ni. Okey. Kita letak dekat atas garisan dada. Abang kena tolong pegang. Sebab dia jatuh. Tak apa abang pegang. Tak apa abang pegang. Belakang tadi tip. Okey. Macam ni kita ukur, kita pegang. Nampak tak jari saya dekat mana? Saya bukan letak tengah-tengah sini tau. Saya letak betul-betul dekat atas dada. Bila kita ukur badan orang, lepas tu yang datang tu
kita punya customer kan. So kita cakap dengan dia, minta maaf ya puan, okey saya terpaksa ni cara saya. Macam itulah kita cakap dengan dia. Okey, kita cakap saya memang kena ukur macam ni. Okey, cara saya macam ni. Okey, kita kata, minta maaf lah sebab saya ukur macam ni. Maknanya kita letak betul-betul dekat atas dada dia. Okey, tak atas dada dia. Okey, lagi satu, jangan lupa, jangan nanti dekat bawah ni dia terjatuh macam ni. Kita tak nak. Kita nak dia ngam-ngam betul-betul dekat bahagian bawah ketiak. Dekat bawah ketiak macam ni. Ngam-ngam dekat, ni katalah ketiak dia. Okey, ngam-ngam dekat bawah ketiak. Sebab kalau bila kita dah biasa ukur badan, kita akan tengok ada orang yang dia ada isi lebih kat tepi ni. Okey, dia ada isi lebih kat tepi ni. Sebab tu bila kita ukur badan, kadang-kadang kita ukur rasa macam dah betul lah, tapi tiba-tiba jadi fit. Kenapa? Bila kita jahit, kita dah buat pola apa semua, dia dah pakai baju, dia jadi fit. Sebab masa kita ukur, salah satunya tali tip kita tu terturun. Dia tak ngam-ngam dekat bawah lengan macam ni. Lemak yang terjadi dekat bahagian belakang ni sebabnya kita pakai bra tu. Kita mungkin pakai bra tu terlampau ketat ke apa ke, dia dah jadi membentuk. Dia dah membentuk kita punya lemak dekat tepi ni. Okey. Okey, so lagi satu, kita nak ambil ukuran pinggang. Okey. Tadi ada yang kata ada perut apa semua kan? Okey. So sekarang macam ni. Tengok macam mana nak tunjuk. Okey. Katalah ni kita dah ambil ukuran pinggang. Okey, ukuran pinggang macam ni. Ukuran pinggang sama juga cara dia, kita masukkan 2 jari. Lepas tu kita goyang macam ni. Maknanya kita tahu dia selesa, bukan fit. Okey? Bukan kita ambil fit, kita ambil ukuran longgar. Longgar tu longgar 2 jari. Kalau kita ambil fit, beza dia tak banyak, setengah inci je. Katalah kita ambil fit, beza dia setengah inci je. Dengan kita masukkan 2 jari. Nampak tak? Beza dia setengah inci je. Okey? Lepas tu, kalau kata dia ada perut, okey, bila kita ukur-ukur dia ada perut, memang kita kena ukur dekat bahagian yang paling cutting. Okey, bahagian yang paling cutting. Macam ni katalah dia macam ni kan. Kita nampak dia pakai baju tu, okey, apa puan tarik sikit. Kita boleh tarik sikit baju yang dia pakai. So jadi kita boleh nampak bahagian cutting. Macam mana pun mesti ada cutting. Percayalah. Bila kita ukur orang, memang kita akan nampak cutting dia tu. Okey? Ukuran dada untuk yang berusia ke bawah jatuh. Jadi kita tetap ukur badan dada yang jatuh tu ke tak. Okey. Dia macam ni. Bahagian dada, okey, kata bahagian dada dia jatuh. Pernah jadi dalam kes dalam kelas saya lah. Sebab dalam kelas saya, orang yang datang tu diorang akan jahit ikut ukuran badan masing-masing. Okey, memang ada. Okey. Jadi kita memang ikut ukuran dada dia. Memang ikut ukuran dada dia berapa. Memang dia terturun macam tu. Kita kena ikut ukuran tu lah. Kita kena ikut ukuran tu. Tapi kita kena adjust sikit. Okey. Bahagian tu susah saya nak terangkan. Kecuali kalau ada betul-betul orang tu depan ni, senang saya nak tunjuk macam mana cara dia. Okey. Okey. So sekarang ni kita nak ambil bahagian punggung. Okey, bahagian punggung pun sama. Kita ukur macam ni. Okey, kita ukur macam ni. Nampak tak? Okey. Kita masukkan 2 jari juga dekat bahagian punggung. Okey, bahagian punggung kita masukkan 2 jari. Okey, lepas tu kalau dia ada perut depan ni. Okey, dia ada perut bahagian depan ni. Okey, so kita letak tangan jadi dia punya guideline. Okey, dia punya guideline. Katalah dia ada perut. Okey, kita ambil guideline dia. Okey. Lagi satu dalam kelas saya akan ajar biasanya turunkan. Okey, turunkan tali tip tu, lepas tu naikkan. Okey. Daripada bila kita dah ukur ukuran punggung, katalah ukuran punggung kita dah ukur macam ni. Okey, kita dah masuk 2 jari ni untuk kelonggaran. So kita dah ukur dah dekat dia. Betul-betul dekat atas punggung. Okey, atas punggung dia macam ni. Okey, dekat atas punggung. Okey, lepas tu kita nak tahu dia tu ngam ke tak pakai baju tu nanti. Okey, so kita naikkan. Okey, naikkan dah lepas. Sekali nak turun tak lepas. Sebab kita dah ukur longgar. Tapi tak lepas. Okey? Bila tak lepas, maksudnya ukuran peha dia tu besar.
Okey, bahagian peha dia tu besar. Dia ada wings kat tepi bahagian peha dia. Okey, jadi kita turunkan. Kita longgarkan lagi sikit. Kita longgarkan sikit lagi. So, jadi kita tahu keselesaan orang tu bahagian punggung tu dekat mana. Okey. Jadi turun, naikkan. Macam tu lah. Okey. Okey, tu bahagian part yang paling penting lah sebenarnya. Okey. So, saya buat ukuran tadi tu memang tak nampak kan ada kita nak ukur lubang ketiak apa semua. Okey, saya memang tak guna ukuran tu sebenarnya. Tapi dalam kelas memang kita ada ambil just untuk kita punya rujukan sahaja. Okey, memang tetap juga ambil ukuran lubang ketiak ni. Memang tetap juga ambil. Okey. Kalau nak cara nak ukur lubang ketiak lah. Okey, ada orang dia memang guna formula tu. Okey. So cara dia, okey, masukkan bawah ni lubang tangan, jangan ambil dekat ngam-ngam dekat lubang ketiak dia yang hujung ni. Okey. Jangan ambil ngam-ngam macam ni. Nanti dia tak selesa pakai. Okey. Sebenarnya kita ambil ukuran dia. Bila kita dah ambil ukuran macam ni, kita masukkan tangan. Okey. Dia dekat sini. Dekat tali bra dia tu. Kita masukkan dua jari kita. Okey. Dekat tali bra. Dekat tali bra tu. Okey. Bukan dekat hujung ni. Okey. Nanti memang jadi kecil. Dia langsung tak dipakai. Okey, so dekat sini lah. Dekat masuk bawah ketiak. Okey, ngam-ngam dekat tali bra dia. Okey. Tu untuk ukuran ketiak. Okey. So tadi yang ukuran lubang leher tu macam ni lah. Okey. Kalau perempuan, okey, ni saya tunjuk salah satu tip lagi lah. Okey. So kalau perempuan macam tadi ni saya ukur katalah ni 15. Okey, orang kata berpandukan bahu, katalah bahu 15, ukuran lubang leher pun tetap 15. Kebiasaan. Memang betul. Tapi tak selesa untuk orang perempuan. Sebab biasanya orang perempuan dia akan pakai, okey, katalah ni dia ada tulang selangka ni kan. Tulang selangka. Okey, dia biasanya dia akan pakai, kalau baju kurung moden semua dia akan pakai dekat bawah tulang, bukan dekat atas tulang. Okey, biasanya dia akan pakai dekat bawah. So macam tadi 15 bahu tambah 2 jadi 17. So jadi kita letak 17. Nampak tak keselesaan tu dekat mana? Nampak tak 17? Okey. So jadi orang perempuan memang biasanya dia akan pakai dekat sini. So kalau yang datang tu pakai tudung, pakai kemeja, kan susah kan kita nak ukur. Jadi kita buat panduan yang tadi tu lah. Bahu dia berapa, kita tambah 2. Okey. So pasal untuk ukuran dada